أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيد مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah sudah puji bagi Allah Tuhan yang memeliharakan sekalian alam dengan izin dan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jin Aqidatul Najin fi 'ilmi tauhid fi 'ilmi usuluddin Sarangan Syekh Muhammad Zainul Abidin Al-Fatani rahimahullahu taala. Baik, kesamaan insya-Allah bertemu pada surat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan kata musannif wal hayatu wa hiya la tata'allaqu bi syai'in. Baik, jadi kita dah masuk dah perbahasan iaitu sifat hayat pula. Ya, jadi dalam sifat ma'ani itu sifat hayat dia duduk pada sifat yang keempat. Ya, dalam sifat ma'ani itu dia duduk dalam sifat yang keempat. Dia kata wal hayatu wa hiya la tata'allaqu bi syai'in. Artinya dan yang keempat daripada sifat ma'ani itu. Ini yang keempat daripada 7 sifat. Yang keempat daripada 7 sifat apa dia? Itu ialah hayat. Hayat ni dia kalau belajar ilmu nahwu, hayat ni dia panggil masdar, kata terbitan. Dia terbit daripada kata kalimah fi'il dia hayya yahya hayatun. Dia macam juga hayaun pun sama juga malu. Hayya yahya dia ada alif, dia tak sama. Dia kalau yang malu tu lain. Kalau yang bahasa kita hayya yahya. Kita yang mudhari'. Yahya hayatun. Kalau ni sama juga, tapi dia beza sikit hayatun. Ya juga. Tapi Yahya. Ada alif ni. Ini alif ya maksurah, ni alif betul. Yahya hayaun malu. Ini malu, ni hayat hidup. Ada beza dia ni ya. Ni Yahya alif tu Yahya alif ya maksurah dia panggil.
Ini hayat, hidup. Yang hayiyah atau wazan hayiyah. Ini dalam ilmu, dalam kalau mengaji ilmu sorok lah. Jadi hayat ni dia pakai kata terbitai. Hayat artinya hayat hidup. Kalau kita terjemah dalam kitab Baqaratul Amani dalam syarah bagi Syekh Wan Ismail Al-Fatani, dia terjemah hayat tu dengan mana penghidup. Penghidup. Dengan penghidup tu lah Allah telah menghidup. Menghidup tu lah dia panggil samaratus sifat. Sebab apa? Dia panggil samaratus sifat. Penghidup tu dia panggil sifat. Adapun Tuhan menghidup, itu dipanggil samaratus sifat. Kita belajar dulu kan, tapi dia tak ada dia tidak ada ta'aluk. Sifat hayat dia tak ada ta'aluk. Sifat hayat saja dia tidak ada fungsi, tidak ada kerja, tidak ada peranan. Tengok. Hidup mana? Yang tiada dengan nyawa. Hidup Allah Ta'ala bukan dengannya nyawa. Nyawa ni bahasa Melayu, bahasa Arab panggil roh. Dia bukan hidup dengan roh. Sebab roh-roh ni, nyawa-nyawa ni, dia satu bagai daripada jismul latif. Nyawa ni dia panggil zat, dia benda. Tapi benda tu jisim yang halus. Benda yang tak nampak tapi kita rasa. Dia zat, dia benda, zat. Tapi dia duduk dalam tubuh badan kita. Dia pun dia zat tapi dia halus. Dalam kitab dia sebutnya roh tu dia berjalan seperti air tu dia turun pada batang kayu, zoom mengalir, macam mengalir lah. Rasa gitu. Kita rasa mengalir tu roh tu. Nyawa. Nyawa bahasa Melayu, Arab panggil roh. Tapi kita orang tu dah tak ada roh. Biasa orang kita cakap orang tu tak ada nyawa dah. Tapi kata jarang orang tu tak ada roh. Roh tu nyawa lah, sama lah. Jadi Allah Ta'ala dia hidup bukan dengan nyawa. Sebab nyawa tu dia panggil jisim. Dia panggil jisim yang halus. Dia panggil jismul latif. Jisim yang halus. Tu dia panggil nyawa, roh. Lagi pula, dan tiada dengan nafas. Jadi hidup Allah Ta'ala bukan dengan nafas macam kita ni. Ya. Tak. Dia panggil kalau bahasa itu kita rumi kan. Nafsun. Asal nafsun ni mana nafas hembus. Hembusan. Bukan dengan nafsu. Kita rumi tu kan ada kena betul sikit. Nafas ni maksud nafas dengan hembusan tu. Bukan nafsu nafsu tu diri. Bukan kalau kita rasa nafsu keinginan tu, bukan. Awak hawa nafsu, keinginan diri. Keinginan diri. Diri, nafsu ni diri. Bukan dengan tiada dengan hembusan. Dan tiada dengan mizaj. Kita ambil jenis mizaj. Yakni kejadian yang 4 anasir. Asal anasir ni jamak bagi unsur. 4 yang unsur tu asal usul. Apa dia? 4 anasir. Api, air, angin,
Ana. Tu 4 warna anasir. Tulis itu. Mizaj tu tulis. Yakni kejadian. Mizaj. Yakni kejadian yang 4 anasir. 4 anasir ni 4 unsur-unsur yang asal-asal. Api, air, angin, tanah. Air mambang api, air mambang tanah. Jadi beranding tu nampak dah. Tu tak ingat jadi beranding. Allah, tu dah. Pak asal tu betul dah. Coba air mambang tu lagi dah mambang tanah pula. Memang baik. Cerita zaman dulu semua ada tau. Kita tak pakai tahu tanah apa. Padahal itu Pak asal usul orang dulu orang ngaji. Dia cakap tu kan saja tu kata anasir tu, usul tu. Tengok angin. Kita tanah. Api, angin. Tahu mana kata angin, tengok angin kalau masuk kita terasa kan. Angin unsur. Tanah, api, angin. Api tengok membakar. Rasa tu benda ada. Air. Nampak air dah minum kan? Air mambang ni tak ada. Itu mambang tanah lagi pun ya. Mambang tanah, mambang api ke angin? Piramid itu. Kita lupa lah. Tu. Yalah sebab dekat kubur tu mambang tanah sebab ada tanah tu. Ada kata mambang tanah tu. Tapi mamang Allah lah saya tak tahu mamang. Kerapi cerita. Allah Akbar. Sonok tu cerita lama. Orang budak-budak kan sudah tak mahu tengok dah. Dia tak tengok cerita lama dia. Habis. Itu dia panggil 4 anasir. 4 unsur-unsur. Asal usul anasir. Tu. Itu kalau orang kata 4 anasir tu apa? Kita boleh jawab lah tu. Jangan kata tak tahu apa anasir. Unsur dia, asal usul tak tahu apa. Dia kena ingat tu. Baik. Dan tiada hidup dengan sebab makanan. Jadi Tuhan tu bukan hidup dengan sebab makanan macam kita. Tuhan tu bukan hidup dengan sebab tanah, angin, air, api, bukan gitu. Takut salah sangka, takut salah faham. Ya. Allah tu satu, okey. Lepas tu? Lepas tu? Tak ada apa. Tak salah apa, okey je. Dia nak tanya apa? Dia nak tanya satu je. Kita senang jawab. Allah tu satu dengan tak berbilang. Dah. Itu jawabannya. Oh, budak kecil. Kita ingat berada ustaz tanya. Budak kecil tanya. Budak kecil kita tak tanya lah. Kita cakap yang ilah pada lah. Maksudnya Allah Ta'ala tu satu, kita cakap satu tu di mana dia menjadikan langit dan bumi, dan dia tu bukanlah ada banyak, tak dekat berbilang pun budak kecil tak faham apa berbilang. Bagi fikir. Sekarang ni sebab soalan dia, budak-budak sekarang ni dia belajar dekat sekolah agama apa, belajar dia pun tinggi juga tahap dia. Tinggi. Dan dia banyak triki juga. Betul. Triki faham juga. Yalah. Sebab anak siapa pasti juga. Yang Sri Tim ada macam yalah, dia memang dah ajar gitu. Dia tak macam sekolah kafal dulu. Yalah. Dan kita pun tak menafikan bukan kata orang dulu tak pandai, tidak, lagi pandai daripada kita sekarang. Tapi cuma dia upgrade tinggi. Cuma yang bawah ni yang saya tegur tu, masalah tu pun tauhid pun masalah juga. Yang baru ni yang kata apa? Yang mustahil tu kan. Dia kata tak berbilang Tuhan. Tak berbilang Tuhan tu salah, bukan mustahil, tu istialah.
Dia berbilang Tuhan tu mustahil. Bukan istilah, bukan tak berbilang. Baik, habis. Kemudian lagi dia kata, jadi Tuhan tu tiada hidup itu dengan sebab makanan. Kita ni hidup dengan sebab makan. Cuma terakhir sekali tak makan. Sehari macam mana? Minum air je. Letak tangan kita. Jadi macam Parkinson macam ni. Betul. Ya Allah. Soalan jadi macam Parkinson letak lah, tak makan. Sehari dah tak. Tapi ada juga orang duduk hospital. Macam saya duduk hospital tu 5 hari tak makan ada. Dia kena COVID dulu tak lalu. Tapi dia turun berat badan pun jadi masuk cengkung. Tenaga tak ada. Betul. Kata apa, kita hidup dengan sebab makan. Tengok. Apa sains kaji kepada kata kalau orang tu tak makan 3 hari lah. 3 tak seminggu saya tak ingat. Tapi dia pada adat tu mati lah. Apa yang saintis ada sebab yang ni lah, saya tak ingat. Pada amatan saintis orang ni lah, orang putih dah kaji tu. Mati tu tengah Allah Ta'ala tak mesti tak mesti 3 hari tu, tapi mungkin pada kiraan dia kira dia kata orang ni tak makan mungkin dia kira macam tu, orang sains. Ya? Sabar saya. Saya masuk air dah. Jangan. Betul je. Saya ingat lah. Tak Sungai Buloh tu. Tapi waktu saya dekat dekat sub apa? Sedang tu. Air tak ada. Tak ada. Sebab dia ingat dia COVID-1, COVID-2. Padahal saya COVID sifat tu. Dia tengok dia tak barak dia kan. Dia tak ada keadaan. Bukan lepas nasi. Nak makan nasi pun tak lalu. Nak telan air tak boleh. Nak telan air tak boleh. Lepas tu dia pergi kat Sungai Buloh tu bawa dia masuk. Tak bawa. Saya tak bawa. Dia benda tu tak sebab saya pergi ke tanah elok je. Siap mandi lagi. Tak tahu saya tak. Tapi bukan pakai trip tu masuk saya pergi masuk tanah bawa benda tu tak ada. Tak ada. Tapi stage 4 lah tu. Stage 4. Kritikal tapi tahan itulah. Tapi lepas tu baru dia masuk. Baik. Nak cerita kata hidup Tuhan tu bukan dengan sebab makanan. Dan ta'rif ayat itu hiya sifatun wujudiyatun tusahhihu liman qamat bihi al-idraka. Tak kena. Idraka jadi maf'ul. Kita rumi ya. Kalau kata idraku, habis man tu nak rujuk mana? Bagi mereka yang berdiri nak ia. Man itu bihi ay bisifah. Akan idrak. Tengok depan tu ada terjemah ada akan. Tengok. Liman qamat, bagi mereka yang mendirilah ia sifat wujudiyah itu bihi biman akan idrak. Di bawah betul. Di bawah ada idraka. Memang tak kena dia nak idraka. Kalau yang ni baris tu penjaga, idraka tu jadi maf'ul pada kata qamat. Saya tak tahu lah kitab rumi, saya tak tengok pada. Saya kalau baca tu kita tengok pada yang nahwu grammar saya tak ikut kitab yang nasihat ada ni. Kadang-kadang nasihat ada ni baris tu kita tahu benda tu salah dia juga. Bukan nak kritik, kita belajar kita tahu. Macam yang inilah penulisan yang Cikgu Siti buat bahasa Arab tu, dia buat tu anak saya kat Karang Hafal tu, dia bagi salah banyak. Lepas tu saya pergi depan kata saya nak cakap Omar ni salah ni, kata betul betul tak apa, saya pergi kat guru tu Razak siapa baris ni cakap ni sebab jadi Arab jadi ni. Lepas tu Ustaz tu malu dia tutup mulut dah. Kata Allah, kata dia malu lah, kata tak mahu Ustaz saya pun saya faham dia pengaji Mesir pun tak pun dah tahun pun lama tak apa, tapi kena nahwu ni kena ngaji betul-betul dia
dia kata basic pun tak apa dah. Bukan sujud saya kata, kalau salah sikit-sikit tak apa, saya okey. Kalau salah banyak ni jadi saya paksa rat merah lah tu. Saya betulkan dia pula, betul dia malu. Tapi okey salah tu bagus dia. Salah muda dia boleh terima. Ada pemain okey. Dia boleh terima lah. Kita terangkan dia kalau kita cakap salah, dia tak terima. Tapi kita betul kita sebab apa saya kata sebab apa jadinya. Sebab ni jadi mahfuz, sebab ni sifat kena ni. Oh, dia kata tu, dia tutup mula. Kalau dia ingat dia saurah je tu dia tak bagus lah. Dia terima lah. Kata lepas ni saya kena belajar lagi. Saya tak apa lah. Okey je. Belajar sikit. Walaupun muda lagi, saya kata dalam 20-an kan. 30. Boleh sikit belajar lagi. Kata belajar online ke apa kan. Saya pun tak saya cakap saya kata itu. Kata siapa-siapa lah ada ustaz ke apa ke, belajar lah. Itu je. Ni macam ni idraka. Bukan idraku kan. Ni macam ni lah. Orang pandai apa English kan. Essay English. Orang buat karangan Inggeris dia tahu dah, ni tak betul ni. Contohlah dia balik dari US. Memang Inggeris dia mesti satu-satu isi powernya. Inggeris essay dia. Lepas tu dia balik tengok, apa pasal karangan macam ni Inggeris salah tak? Dia boleh tahu lah. Nampak tak? Macam gitu. Macam saya dah lama macam tu, kita tahu betul ni. Tapi bukan kita cakap tak betul tu, kita ada kita bagi pula alasan sebab apa. Nampak? Itu orang boleh terima. Jangan cakap kita kritik tapi tak bagi tahu alasan. Orang tak boleh terima macam tu. Nampak tak? Kalau macam kita, awak tak betul. Nyatakan kenapa tak betul. Saya kata, tak betul, jangan pandai kritik saja. Tak mahu macam tu. Kita nak kita membina, mana kita kritik pun, okey, ni cakap elok, ni Ustazah. Saya pun cakap elok kan, marah. Macam ni Ustazah, saya pun tak pandai juga. Saya pun rendah diri. Saya tak pandai, tapi kalau macam ni, ni fair. Sebab apa dia macam ni, ni betul saya ada tu. Dia kata, dia tutup mulut lah, dia kata. Kata, dia tengah, dia kata, minta maaf sangat. Dia kata, saya okey je. Baik. Kadang-kadang sikit, benda-benda sikit kan, kita beritahu lah. Iaitu sifat yang wujudiyah. Jadi sifat ayat ni ialah sifat ini nama bagi satu sifat. Yang wujudiyah. Apa maksud wujudiyah? Anda belajar dah sebelum ni. Apa maksud wujudiyah? Yang bangsa ada. Sifat wujudiyah, sifat yang wujudi. Apa maksud wujudi? Sekira-kira lau kusyifal hijabu la ra'ainahu. Jikalau Allah telah buka hijab pada kita di hari akhirat esok, nescaya boleh kita melihat sifat hayat tu sendiri. Diri sifat hayat tu kita boleh tengok. Sebab dia sifat yang wujudi. Sifat yang boleh kita melihat dengan panca indera kita boleh tengok. Dengan mata kepala kita esok, kalau Allah telah buka hijab pada kita. Di mana? Di akhirat, bukan di dunia ni. Di syurga. Ingat atau bagi sifat yang wujudiyah. Kita dah belajar dulu, sifat yang wujud ini sifat yang boleh dapat dengan panca indera yang berapa? 5. Lagi pula yang mengesahkan, yang membolehkan. Tambah sikit, yakni pada kiraan akal. Yang mengesah ni yang membolehkan pada kiraan akal. Apa maksudnya? Yang mengesahkan ia, yakni sifat itu. Yang membolehkan pada sifat itu, bagi orang yang berdiri ia dengan dia. Tengok. Bagi orang yang berdiri, bagi orang yang ada ia, orang tu siapa? Tuhan lah. Belakang kita ni. Tapi dia cakap orang sebab dia datang dengan man. Sebab man ni dia panggil lafaz musytarak. Bila kita jumpa bahasa Arab man, siapa-siapa. Siapa-siapa tu dia panggil lafaz tu lafaz yang berkongsi. Tak kira man tu kena pada Allah Ta'ala, kena pada diri kita, tapi di sini kena muradnya pada Allah Ta'ala lah. Dia panggil lafaz musytarak, lafaz yang berkongsi. Mana berkongsi tu? Dengan man tu kita boleh guna, kalau diri kita panggil man siapa juga. Man tu pada Allah Ta'ala pun boleh juga. Tapi beza kodim dengan baharu lah. Tu dari segi bahasa Arab ni begitu jadi tengok dia kata. Tengok kita baca lagi.
Dia kata mengesahkan sifat itu, yakni itu dia nak tafsir pada kata ia tu. Mengesahkan ia apa? Ia sifat itu, yakni sifat itu. Nak membolehkan sifat itu bagi orang yang berdiri, bagi orang yang ada ia. Bagi Tuhan yang ada ia sifat itu dengan dia. Apa dengan dia? Yakni dengan orang itu. Apa dengan itu? Dengan tu Tuhan. Maksudnya apa? Kalau baca gitu tu, tak habis lagi. Berdiri dengan dia, dengan orang itu akan idrak. Apa maksud idrak? Tulis itu, idrak ni sifat yang bangsa dapat, sifat yang nyata, sifat yang dibangsakan kepada nyata, benda nyata bagi Tuhan. Tengok tak habis lagi tu. Apa maksud idrak? Erti idrak itu mengesahkan sifat itu bagi orang yang berdiri, bagi Tuhan yang ada. Berdiri mana ada jadi semua kita kalau tergambar, kalau kita tak terjemah itu, faham kata Tuhan berdiri maksudkan berdiri, Tuhan berdiri. Tuhan itu yang ada ia sifat hayat itu. Kan sebab dekat tempat kita apa? Yang ada ia sifat itu dengan dia, dengan Tuhan. Jadi seolah-olah sifat hayat itu nak mengesahkan akan sifat idrak. Apa sifat idrak? Akan nak menyatakan. Tuan nampak? Yakni, lagi saya baca dulu, lagi saya terang. Akan bahawa bersifatlah ia Tuhan tu dengan sifat idrak yang iaitu sifat idrak apa? Ilmu dan sama dan basar, titik situ. Jangan baca terus. Jadi maksud apa? Jadi sifat kita kata sifat hayat ni, dia ni bekerja ataupun dia bukan bekerja, dia panggil sifat hayat itu dia ada, dia tu menyatakan dengan sifat ilmu, sama dan basar. Tengok tuan, sifat sama takluk apa? Inkishaf. Sifat basar inkishaf. Sifat ilmu inkishaf juga. Inkishaf dengan mana apa? Nyata. Maka dengan sifat hayat itu nyata bagi sifat sama mendengar. Jadi sifat hayat ni nak seolah-olah, kita cakap soalan, seolah-olah nak menyatakan bagi sifat sama tu boleh mendengar. Kita kata membolehkan tu. Dengan ada sifat hayat ni lah, membolehkan sifat sama itu mendengar. Dengan sifat hayat ni lah, membolehkan, mengesahkan, membolehkan sifat basar itu melihat. Dengan sifat hayat itulah yang ada pada zat Allah Ta'ala itu, membolehkan sifat ilmu itu mengetahui. Itu je nak cerita yang tu je. Khabar belik tadi tu, berdiri ada ia dengan dia apa semua tu, maksudnya nak membolehkan sifat hayat itu, seolah-olah nak membolehkan sifat hayat itu membolehkan sifat hayat itu dengan sifat ilmu itu dapat mengetahui. Dengan sifat sama itu dengan dapat mendengar. Dengan sifat basar itu dapat melihat. Kalau tak ada sifat hayat tu, maka sifat sama tu tak boleh nak mendengar. Tu. Sebab apa? Sebab dia takluk inkishaf. Sebab tu dia hayat dulu. Sebab tu macam kita, roh. Ini bagi contoh, kita roh kita, apa nyawa kita. Dengan nyawa kita ni lah, boleh mata kita celak. Dengan nyawa kita ni lah, boleh kita mendengar. Nampak tak? Dengan nyawa kita ni lah, boleh kita berjalan. Maka nyawa kita tu dia bukan ada kerja. Nak membolehkan saja. Seolah-olah nak membolehkan benda lain tu bergerak. Macam contoh, bateri. Kita ada permainan robot.
dengan ada bateri itu membolehkan robot itu bergerak, robot itu mengeluarkan cahaya, robot itu mengeluarkan apa? Bersuara. Jadi bateri itu bukan kata jadi dia kerja dia nak memboleh, tak, seolah-olah nak membolehkan, seolah-olah nak mengesahkan, nak membolehkan sifat-sifat lain itu berfungsi. Tak nampak? Walhal dia tak ada fungsi. Nampak tak? Itu sifat hayat. Nampak lagi Kak Ayah? Mendengung Kak Ayah kan? Penat sambut birthday. Allah Akbar. Saya tahu. Ada orang Malaysia, mesti cucuk Malaysia saya. Kak dia kata Malaysia. Tak bulan buat birthday Kak Ayah kan? Seronok je. Bila Nabi buat birthday, pergi jumpa pula. Murung pula dengan tak tarik pula. Dia happy itu jadi situ murung ni. Boleh masuk. Ya. Ya jalan. Oh ngantuk. Habis lagi ngantuk. Betul. Ngantuk lagi panggil tarik. Tambah kita belajar sifat takluk ni, payah ni tarik ni. Kena fikir pula. Padahal senyap rupanya berapa makan. Ya ingat saya tu lupa. Allah. Senang hati Kak Ayah kan. Ya. Tak apa, bukan apa. Kata Allah. Baik. Dia soalnya. Dia sifat idrak ni nak menyatakan sifat idrak ni seolah bagi sifat itu nak menyatakan, nak membolehkan, nak menyatakan bagi sifat samak, basar dan basar lah. Sifat samak, basar dan ilmu, tiga tu je. Nak membolehkan sifat idrak tu, idrak tu apa? Menyatakan, mendapat. Nak menyatakan bagi sifat sama tu mendengar. Nak menyatakan bagi sifat basar tu melihat. Nak menyatakan sifat ilmu tu mengetahui. Habis tu kenapa tak ada sifat kalam? Sifat kalam dia bukan sifat idrak, bukan dia sifat dia bukan sifat inkishaf. Dia dilalah, menunjuk. Akan datang sebut nanti. Habis kudrat iradah tak masuk tak? Kudrat dia bukan inkishaf, dia kan kerja inkishaf. Dia berkuasa. Dia takluk apa? Taksir. Kalau iradah takluk taksis. Dia tujuh tu nak kena ingat, bukan banyak sangat pun. Cuma kita tak biasa sebut, jadi lupa lah. Tu. Nampak kan? Dah mula pening. Makan kenyang tu pening tu. Dia kalau mengaji tauhid, saya bagi tahu Kalau tauhid, biasa kalau perut kosong sedap ngaji. Perut kosong dia boleh okey lah. Bukan orang mana ada makan ni kalau dah kenyang sangat, ngantuk mengok. Payah lagi. Betul? Dia tauhid lah. Memang saya akui, memang saya pun pernah mengalaminya. Dia kalau makan tak boleh ngaji tak. Dia jadi orang panggil apa? Kalau kenyang sangat susah. Terbaik. Baik tengok. Nampak lagi tu idrak. Saya ulang balik tengok. Nanti. Ni payah sikit ni. Bukan hantar apa, tiap-tiap sifat tu payah lah. Kan? Ilmu payah cara lain, hayat payah cara lain pula. Tengok. Dia kata tadi sifat yang wujudnya sifat tu ada. Yang mengesahkan ini, yang membolehkan pada kira akal. Ini kira pada akal ni. Bukan kata sifat hayat tu datang dulu tau. Ini kiraan akal saja. Kalaulah kita kata bukan pada kiraan akal, sifat Tuhan tu tidak ada terdahulu, tidak ada terkemudian. Kalau kita ni kiraan akal kata apa? Bila ada sifat hayat membolehkan ada sifat sama, basar, kalam, nampak tak? Macam itulah. Bila ada nyawa membolehkan kita boleh bergerak. Dia datang nyawa dulu. Itu makhluk. Tuhan dia bukan datang sifat hayat dulu, dia datang sekaligus serentak sekali. Sifat kudrat iradah itu sekaligus. Cuma ulama fikir dengan iktibar akal. Bila ada sifat ayat tu nak membolehkan sifat lain tu berfungsi. Tu dia ceritanya tu. Nampak tak? Tengok ni. Ayat dia payah sikit tu. Yang mengesahkan ia, yakni sifat itu. Nak membolehkan sifat itu sifat apa? Sifat ayat lah. Nak membolehkan sifat ayat itu bagi orang, dengan orang. Dia cakap orang tu dia timbang man tu. Bagi Tuhan yang berdiri, yang ada ia sifat itu dengan dia, dengan Tuhan tu. Dengan dia, apa dia? Dengan orang itu, nak mengesahkan apa?
Nak membolehkan apa? Akan idrak. Dia kena takluk situ. Nak membolehkan, nak mengesahkan tu akan idrak. Idrak tu apa? Dia tafsir pula idrak tu apa pula. Patut payah tu. Apa dia idrak tu? Seolah kata nak membolehkan akan bahawa. Tambah sikit akan bahawa terus. Artinya bahawa ni akan bahawa bersifatlah ia, ya Tuhan itu dengan sifat idrak. Tuhan tu bersifat dengan sifat idrak tu. Apa dia sifat idrak tu? Dia nak tafsir sifat idrak. Yang iaitulah sifat idrak itu ilmu, iaitu sifat ilmu. Kenapa kita dekat sifat idrak tu sifat ilmu? Sebab kita dah terjemah sifat idrak tadi, kat tepi tadi, sifat yang bahasanya nyata, dia nak menyatakan, nak menzohirkan. Tu. Nak menzohirkan sifat sama itu mendengar. Nak menyatakan, nak menzohirkan sifat basar tu boleh melihat. Nak menyatakan, nak menzohirkan sifat ilmu tu mengetahui. Hari ni Haji Azali dia senyap, saya tak tahu sebab apa. Ya. Pada tak tegur apa. Laki-laki ni semua senyap ni. Kenyang tak mau tanya soalan. Saya ingat kalau tanya soalan kan kena balik. Kena attack balik, kena counter balik. Kata biar aku tak tanya balik. Ini soal ni tak ada sebab tahu dia tahu dah sifat ayah ni tak sebut Azali. Kan tak tanya tu. Kerja jangan gurau ya. Tak mau pergi tidur lah, ngantuk di belakang tu. Sedap mengandang belakang tu. Baik. Iaitu ilmu dan samak dan basar. Titik itu. Titik itu. Jadi bahasa mudahnya, sifat hayat itu nak mengesahkan atau nak membolehkan akan sifat idrak itu kalau zat bersifat dengan hayat. Maka tidak boleh kita kata sifat ilmu samak dan basar dia tidak ada sifat hayat. Cumanya bukan atas sifat hayat dulu, cuma di atas sekaligus. Cuma ulama kira dengan akal sifat hayat itu nak membolehkan sifat hayat itu nak membolehkan, nak mengesahkan sifat ilmu, sifat samak basar itu boleh berfungsi. Itu saja. Tu. Baik. Dan seumpama dan bermula seumpama sifat idrak itu yang lainnya, yang lain daripada sifat idrak tu. Apa dia yang lain tu? Daripada segala sifat yang disyaratkan pada akal. Nampak semua kita tambah sikit. Daripada segala sifat yang disyaratkan pada akal ni maksudnya apa? Yang ni tiap-tiap sifat itu dia terhenti di atas ada sifat hayat. Seolah-olah saja. Seolah kata segala sifat makni itu semuanya terhenti di atas sifat hayat. Sama? Kerana sifat hayat itu nak mengesahkan, nak membolehkan sifat-sifat lain itu berfungsi, bertakluk. Tu. Siapa? Hayat, lepas tu hayat tak ada takluk. Sebab tu hayat tak ada takluk. Tu. Saya ulang balik. Maksud kata yang apa? Sifat idrak itu, yang seumpama sifat idrak itu yang lain, yang daripada segala yang disyaratkan pada akal. Aku kata sifat yang disyaratkan pada akal seolah-olahnya tiap-tiap sifat yang lain itu terhenti di atas sifat hayat. Maksud terhenti itu apa? Kena ada sifat hayat dulu, baru ada sifat yang lain. Tapi itu pada kiraan akal sahaja. Walhal sifat Tuhan tu dia tidak ada dulu dan kemudian. Dia datang sekaligus. Tu. Habis itu. Tengok lagi. Pada akal, tak disyarat tu akan ada hayat. Jadi segala sifat tu disyaratkan pada akal tu mestilah kena ada sifat hayat. Tu nampak tak? Contoh seperti kudrat dan iradat. Tambah satu lagi. Dan sifat kalam. Iaitu keadaan ada hayat itu syarat ataupun terhenti di atas sifat-sifat yang lain tu.
Iaitu tu syarat akli. Apa syarat akli? Syarat pada kiraan akal, pada sekalian sifat ma'ani. Pada sekalian sifat ma'ani. Apa? Kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. Semua tu terhenti di atas ada sifat hayat. Seolah-olah saja. Bukan kata sungguh. Kalau kata sungguh betul, maksudnya sifat hayat datang dulu dah. Cuma ulama kiraan pada akal kata, nak membolehkan sifat hayat itu, maka sifat-sifat lain tu dapat berfungsi, dapat bekerja. Lazim daripada, tambah sikit, maka nak bagi start sikit. Maka lazim daripada ketiadaannya. Ketiadaan apa? Sifat hayat tu. Maka lazim daripada ketiadaannya, ketiadaan sifat hayat itu, lazim apa? Oleh ketiadaan sifat ma'ani. Bila tak ada sifat hayat, maka tak ada sifat ma'ani. Bila tak ada syarat, tak ada masyrut. Bila masyrut tak adalah syarat. Macam syarat kita lah. Syarat nak makan mesti dia tak kenyang dulu. Contoh, mesti kena lapar. Bila ada lapar baru ada makan. Tapi ada juga dah makan dah nak makan lagi. Ada juga. Cuma nak cerita kata syarat dia lah. Syarat kalau nak makan tu mesti kena lapar. Contoh kita ada walaupun lapar sikit pun. Jadi mesti ada syarat dulu. Syarat lapar mesti kena ada makan. Makanan tu bagi masyrut, dia panggil masalah. Macam ni hayat. Hayat tu kita bagi masyrut. Syarat dia apa? Syarat bagi ada sifat sama, basar, kalam, kudrat, iradat, ilmu tu. Syarat dia terhenti dia ada sifat terhenti dia ada sifat hayat tu dia panggil masyrut. Hayat panggil masyrut. Adapun sifat lain tu dia panggil syarat. Syarat nak ada sifat kalam mesti kena ada sifat hayat. Terhenti di atas sifat hayat dulu. Tetapi ni seolah-olah, bukan sungguh. Seolah-olah kita kata seakan-akan, seolah-olah. Tu jawab dia. Dan tiada lazim daripada wujudnya ada sekalian sifat ma'ani. Dan tiada lazim, tiada mesti daripada adanya ada sifat hayat itu. Bila tak ada sifat hayat, maka tiada mesti daripada adanya sifat hayat itu oleh ada sekalian sifat ma'ani. Sifat ma'ani lain boleh ada tak? Kalau tak ada sifat hayat, tak boleh ada lah. Seolah-olah saja, seakan-akan saja kita jawab itu. Kamu kita pegang semua kerana ada sifat hayat dulu Tuhan tak? Sebab sifat Tuhan tu dia datang sekaligus. Kalau dia ada dulu kemudian maka sifat Tuhan tu ada susunan pula, ada dulu kemudian. Itu mustahil. Tu. Bersusun jadi. Lagi pula dan ketiadaannya, ketiadaan segala sifat tu pada hak yang baharu. Lagi pula tengok. Bila tidak mesti daripada adanya sifat hayat itu oleh ketiadaannya sekalian sifat makhluk itu pada hak yang baharu. Apa yang baru? Makhluk. Tengok. Bila tak ada sifat hayat kat kita ni, ada tak sifat ma'ani kita yang lain? Ada tak kita nak bergerak? Tak boleh. Dia kena ada roh dulu, nyawa dulu. Barulah sifat kita tu ada yang lain. Jadi sifat ma'ani kita tu banyaklah. Boleh melihat, boleh mendengar kan. Itu sifat ma'ani kita. Boleh bercakap. Nampak? Itu diri kita makhluk. Bukan Tuhan. Habis. Dan ada pun pada hak Allah. Ini pada zat Allah. Maka lazim mesti daripada wujudnya, wujud hayat itu
Lazim dari wujud itu boleh ada sekalian sifat ma'ani. Bila adanya sifat ayat tu, maka adalah sekalian sifat ma'ani itu pada hak Allah. Tu. Sebab apa? Sebab apa kata lazim daripada ada sifat ayat itu ada sekalian sifat ma'ani? Sebab apa? Kerana sifat Allah itu tiada bercerai setengahnya daripada setengah. Apa maksud tiada bercerai? Tiada terasing, tulis itu. Dia tak boleh terasing sebab dia datang sekaligus kan. Bukan kata datang terasing tu, okey datang sifat ayat dulu, datang kudrat dulu, dan terasing. Macam itu. Dia tak boleh bercerai, dia datang sekaligus. Nampak? Tu. Tak apa, saya minum kopi je. Orang lain pun rasa sedap dah, minum sedap. Tengok dia minum. Dia makan sedap, minum sedap. Kita minum kopi, dia tengok macam sedap. Makan tengok orang minum pula. Dia minum sedap. Okay. Kita minum kopi je. Kopi dah. Dia minum sedap. Okay, baik. Lain. Kerana sifat Allah itu tiada bercerai, ini tiada terasing setengahnya daripada setengah. Bukan tu datang sifat kudrat lama tu, datang sifat iradat lah. Dia tak sekaligus. Dan tiada bercerai daripada zat. Lagi pula sifat ma'ani Allah Ta'ala, dia tidak tercerai, tidak terasing daripada zat Allah. Siapa? Semua sifat ma'ani itu ada di zat Allah. Itu maksudnya. Itu maksud kata tiada bercerai daripada zat. Apa dia? Tiada sifat ma'ani itu terasing daripada zat Allah. Semua ada di zat Allah. Betul lah semua lah. Tidur lah kalau tu tengok. Kita nampaknya. Ada sini lah. Makan banyak sangat ke? Dah. Nak bunyi. Nampak saya. Nampak ni, nampak. Orang langsung ni. Geram lah tengok tak menyauk pun tak. Bunyi pun tak apa. Lelaki-lelaki ni. Baik. Bermula ta'rif ini. Apa ta'rif ni? Ta'rif hayat. Muhtamil. Boleh baca dua. Muhtamal boleh muhtamil. Kalau muhtamal ditanggung. Kalau muhtamil yang menanggung. Isim fa'il. Nanti tengok. Bermula ta'rif ini yang menanggung bahawa ada ia. Nampak sedap muhtamal lah. Macam muhtamal tu cantik. Bermula ta'rif ini, muhtamal tu dengan isim maf'ul. Sedap lagi lah. Kenalah tu. Kalau muhtamil tu yang menanggung ia ta'rif ni boleh juga, tapi jadi maf'ul lepas tu. Kalau kita buat muhtamal senang. Ditanggung akan bahawa. Senang. Ya. Maf'ul yang kena buat. Payah juga tak cerah ni. Buat nahwu ni. Dia bukan dia terjemah satu-satu tu. Macam ni lah cakap, der tu apa Payah juga kan cerita macam. Der tu apa? Nak terjemah. Kenapa ada benda tu masuk apa dalam bahasa payah juga macam tu dia kena belajar daripada tu baru kita nampak. Macam dia orang putih mana juga kan. Kita tak boleh nak terjemah satu-satu kan. Macam tu. Dia masuk dan ni baru kita panggil nama dia semua contoh lah. Dia tak pandai. Kita nampak itu lah. Dia macam tu kan. Kalau dekat maf'ul tu yang dibuat, pelaku dia tak bersedap sebab bukan semua benda yang berlaku. Mari tengok ni kitab. Bermula ta'rif ini, ta'rif hayat ini muhtamal ditanggungkan akan bahawa maksudnya kita ihtimal ni, maksud kita apa ditanggung ni macam apa kita nak terjemah makna dia tu. Hayat tu kita boleh tanggung kata makna dia begini. Apa maksud tanggung? Nak terjemah tanggung tu payah juga tu. Boleh diambil asal hamalah ni membawa. Boleh dibawakan, boleh ditanggungkan. Nampak tanggung sedap. Tak apa, tengok soalan ada punya depan. Ditanggungkan akan bahawa ada ia ta'rif ini bagi hayat yang qadim tu.
Jadi kita tak definisi tadi hayat tadi tu kita tanggung kata makna dia tu dengan mana hayat yang qadim. Bukan hayat yang baru. Apa maksud tanggung? Kata dia mak tanggung tu apa? Dimaksudkan. Boleh lah, tapi dia bukan makna asal makna sebalik tak boleh faham tu boleh. Dimaksudkan bahawa ada ia tarik ini bagi hayat yang qadim juga. Tu. Maka hanyalah, apa hanyalah? Tulis. Bukan hayat yang baru. Itu maksud kata maka hanyalah. Maka hanyalah, yakni bukan hayat yang baru, bukan sifat hayat yang makhluk ni, bukan. Dan iaitu apa? Muhtamal tadi tu, ditanggung kata hayat yang qadim tu, itulah yang munasabah, yang bersesuaian bagi tempat ini. Yalah, bagi tempat ta'ala ini sesuai kalau kita mengaji kita mengaji sifat Tuhan, betul tak? Jadi sifat tu mesti dia qadim. Betul lah tempat ni dia kata. Satu. Dan muhtamal juga, ini kedua pula. Boleh ditanggung juga bahawa ada ia sifat hayat itu bagi tiap-tiap daripada hayat yang qadim dan hayat yang baru. Boleh tanggung juga. Jadi boleh dimasukkan ada dua pula. Iaitu daripada sifat hayat yang qadim, itu Allah Ta'ala, dan hayat yang baru iaitu makhluk. Boleh kita tanggung juga. Boleh kita maksudkan macam tu juga. Dia kata. Terbaik. Dan ni tiga tak boleh. Dan tiada sah bahawa ada ia takrif ini bagi hayat yang baru juga. Ini tak sah. Kita kata hayat ni hayat yang bagi makhluk saja. Itu tak sah. Hanya yang sah dua tadi. Ada pun kita nak tanggung kata hayat ni hayat bagi makhluk saja. Itu tidak sah. Tak betul kita cakap gitu. Maka hanyalah yakni tiada hayat yang qadim. Itu tidak sah kita cakap gitu. Sebab apa tak sah? Kerana bahawasanya kata takrif ini bagi hayat yang baru. Keluar daripada maksud kita, keluar daripada tujuan kita. Sebab tujuan kita nak mengaji hayat yang nak tahu kata hayat Allah Ta'ala yang qadim. Tiba-tiba kita tahu hayat yang baru. Itu maksud kita, bukan tujuan kita. Habis itu. Ketahui olehmu bahawa hayat yang baru itu, sifat hayat itulah, tiada lazim ia dengan roh. Tak mesti ia sifat hayat itu dengan roh. Tapi ni semua ada roh ni. Di depan tu ada. Ada juga ada sifat hayat tapi tak ada roh. Di depan tu tengok. Sebab apa? Sebab apa kata tak mesti? Tak mesti kata ia hayat itu dengan roh. Sebab apa? Dari kerana terkadang didapat hidup dengan tiada roh. Ada sifat penghidup tapi tak ada roh. Depan tu ada nanti. Beri tanya saya contoh. Depan tu ada nanti lagi. Depan tu ada dah. Tak mau bagi tidur. Macam contoh yang akan datang tu disebutlah macam batu kecil yang ada tapak tangan Nabi tu, dia bagi salam Nabi, dia bertasbih. Jadi batu-batu tu sifat hidup tu ada tapi nyawa tak ada. Sifat hidup tu dia menumpang pada nyawa sebab sifat kan. Nyawa tu, roh tu dipanggil apa? Dia panggil zat. Jadi batu mana ada nyawa. Tapi sifat penghidup tu apa? Dia boleh bercakap tu kan. Dia bertasbih, subhanallah. Lepas tu pokok kayu tapi ni nadir lah, jarang berlaku. Cuma sifat penghidup, nak cerita kata bila ada sifat penghidup tu tak mesti kata ada roh. Roh dengan sifat tu lain. Sifat penghidup tu sifat dapat menghidup. Dia boleh hidup dengan nyawa macam kita hidup apa? Dengan nyawa. Nyawa kita pakai zat. Hidup kita pakai sifat. Sifat menumpang pada zat. Nanti tak kata hidup dengan nyawa sama, tak sama. Dapat beza dah, tengok ni. Kerana terkadang didapat hidup, ini didapat sifat penghidup. Didapat sifat penghidup dengan tiada roh. Sebab sifat penghidup tu sifat yang ada di zat.
Ha. Batu hidup. Batu hidup tapi ada roh tak? Tak ada roh. Nampak dia hidup. Dia boleh cakap tapi tak ada roh. Kan? Tengok ni. Maka sungguhnya dijadikan oleh Allah ni, telah dijadikan oleh Allah Ta'ala hidup. Ini menghidup tu, Allah Ta'ala menjadikan menghidup tu pada kebanyakan daripada segala jamadat. Apa jamadat? Iaitu jamadat ni perkara yang tidak ada roh seperti batu. Asal jamat ni keras, beku. Jamat. Mana benda-benda yang keras. Pokok, kayu, batu semua. Dia yang ada sifat roh ni jin, malaikat, manusia. Satu lagi apa? Hayawan. Binatang lah. Tu ya. Ada apa pokok kayu? Arab. Cakap Arab. Hayawan, binatang lah. 4 tu semua ada roh. Ada pun batu, kayu apa semua itu tidak ada roh tapi ada sifat penghidup. Ya. Bakteria itu juga. Bakteria dia ada sifat nyawa tak? Tak ada tapi ada sifat penghidup. Nanti dia masuk dalam lubang tu, bakteria dia hidup kan. Ada nyawa semua lagi Tak ada macam itu kan. Dia memang ada nyawa. Hidup je. Hayawan ada tak nyawa? Ada. Kenapa ni? Kenapa ada? Walaupun kita tak dengar napanya, kita tak makan itu. Tak ada itu Baik. Tu. Baik, tengok lagi. Tengok dia kata. Sebab apa kata Allah Ta'ala menghidupkan pada kebanyakan segala jamadat kerana mukjizat atau karamah dengan tiada roh, dengan tiada nyawa. Contoh macam mana? Ini mukjizat. Seperti pohon kayu. Itu benda jamadat tu, benda keras. Benda beku keras. Yang memberi salam atas Nabi Al-Mustafa alaihi salam. Ini salam. Tengok. Dan batu yang seni-seni. Apa seni-seni? Yang halus-halus. Ambil bahasa Arab tu seni tu. Asal asli. Asli. Jadi seni tu benda yang halus. Batu tu mengucap tasbih di dalam tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak dia ucap tasbih dalam tapak Nabi, tapak tangan Nabi. Habis itu tanda kata terkadang didapatkan hidup, sifat penghidup tu dengan tiada roh. Jadi roh ni dipanggil jismulatif. Ada pun tubuh badan kita ni dia panggil jismu kasif. Jisim tapi jisim kasif. Ini dia kan. Kalau tubuh badan kita ni dia panggil jisim juga. Tapi dia panggil jismul kasif. Apa dia kasih nanti ya? Kasih ni yang berpokoknya apa? Yang keras ini apa? Badan kita ni panggil apa? Yang berbentuk panggil apa? Badan yang panggil apa kasih sekarang ni? Kasih ni benda yang kasih lawan latif. Halus lawan apa? Kasar, betul lah. Kasih kasar. Kasih kaf ya apa? Kasih sa. Kasih pun. Jadi kalau tanya manusia ni jisim tak? Ya, jisim apa nama? Dia panggil jisim kasih. Ini saya detailkan. Selalu kan kita belajar. Manusia panggil jisim. Jisim apa? Namanya jisim kasih. Malaikat jismul latif. Dia benda halus tak nampak. Pada kita tak nampak. Nyawa jismul latif. Allah abang kenyang Allah abang kenyang tu. Oh dengar kenyang alhamdulillah. Sebab Allah abang tu ngantuk. Kita faham tu. Bukan Allah abang kata nikmatnya belajar Allah abang kan itu Baik.
Okey, baik. Tu. Dan adalah sikit lagi. Dan adalah sifat ayat itu tiada ta'aluk dengan suatu. Dia tak bertakluk dengan satu perkara, tak ada. Sebab apa dia kata sifat ayat itu tak bertakluk? Sebab apa? Sebab apa dia tak bertakluk? Kerana ia, tambah sikit ia. Ada ia tak? Kita Arumi. Ada? Tak ada? Tambah sikit ia. Kerana ia sifat ayat itu bukan sifat yang memberi bekas. Bukan sifat yang memberi kesan. Dia bukan memberi kesan menjadi tak. Bukan sifat yang memberi kesan mengadakan sesuatu dan mengadakan sesuatu. Dia bukan nak mengadakan sesuatu, bukan meniadakan sesuatu. Hak mengadakan sesuatu dan meniadakan sesuatu sifat apa tu? Sifat kudrat. Melayu, saya cakap Melayu kudrat. Kalau bahasa Arab, kudrah. Cakap Arab lah. Baik. Dan tiada membuka akan hakikat sesuatu. Membuka. Tambah sikit. Bukan nyata oleh hakikat sesuatu. Dia bukan tahu inkishaf. Nampak tak? Jangan faham kata membuka ni. Maksud membuka dengan nyata. Zuhir. Lama kata tiada membuka ke hakikat sesuatu. Apa dia? Ni sifat membuka di sini dengan mana? Nyata. Sifat inkishaf tu lah. Tapi dia terjemah membuka. Asal terbuka inkishaf. Tiada. Jadi bukanlah nak menyatakan akan hakikat sesuatu. Sifat takluk sifat hayat ni bukan nak menyatakan akan sesuatu benda. Hak menyatakan tu sifat apa? Ilmu, sama dan basar. Itu sifat nak menyata. Sifat sama menyata untuk mendengar. Sifat ilmu nak menyata untuk mengetahui. Sifat basar menyata untuk melihat. Sifat hayat bukan untuk menyatakan suatu benda. Dah. Dia tak ada kerja apa-apa. Dia nak membolehkan saja sifat-sifat lain tu berfungsi. Itu bahasa senang. Lagi. Itu maksud membuka mana nyata. Dan tiada pula menunjukkan atas suatu. Bukan kata sifat ayat tu nak menunjukkan atas suatu benda. Hak menunjuk atas tu benda panggil sifat apa? Tu, seperti kalam. Kalam, sifat kalam dia panggil takluk apa? Takluk dilalah. Tu. Sifat kalam dia panggil takluk dilalah. Menunjuk. Menunjuk tu dia panggil takluk dilalah. Takluk dilalah. Dia tak dilalah. Tak dilalah ni menunjuk. Nak memberi faham. Nanti sifat kalam. Jadi sifat hayat dia bukan untuk menunjuk. Dia nak membolehkan sifat lain berfungsi. Itu je. Mudah je. Bahasa mudahnya. Tapi kalau kita berbalik, kalau tanya sifat hayat tu apa? Kerja dia tak ada kerja. Dia hanya dipakai samaratul sifat untuk membolehkan sifat-sifat lain itu berfungsi. Seperti bateri kita jaga. Bagi contoh manusia ni. Seperti nyawa kita ni. Nak membolehkan semua pergerakan jalan. Tapi nyawa tu dalam tu je. Memboleh tak sedap tak? Memboleh ubah suat tak ada. Ya Haji, orang ajar. Dia panggil jismul latif. Bukan jismul kasih. Kita jismul kasih nampak mata kasar ni. Latif ni kita tak nampak. Kita ni makhluk kasar, dia makhluk seni. Malah aku juga, ada sebagai jismul kasih tu. Jismul latif tu. Makhluk kasar apa? Makhluk kasar apa? Makhluk kasar. Makhluk halus. Dia berjisim, tapi kita tak nampak dengan mata kita. Sebab dia kan malaikat dia jadikan dari nur, nuraniah dari cahaya.
Tak nampak lah kita macam anak Tuhan tak buka hijab pada kita. Dia nur tu benda satu zat juga. Dia ada roh dia betul. Dia empat dia. Malaikat, jin, manusia, hayawan. Melayu haiwan. Salah tulis hayawan. Tengok Melayu tu dekat barat tu. Nampak kan dia? Kereta pun sama lah tu. Cik dah, saya tak iblis pun. Itu dia panggil pertumbuhan. Ya betul. Dia ada kehidupan, dia ada sifat hidup. Lepas tu dia boleh hidup tu, kembang mana? Hidup kita dekat dia tengah roh tu, mana ada roh. Dia dekat hidup tu. Kita dekat itu lah. Tapi apa kata mana sifat nyawa dia tak ada. Cuma kita lah istilah mereka persenyawaan kan ada kan. Dia nak jadikan dia nak campurkan panggil apa? Dia nak cantumkan bunga tu jadi dia kahwinkan atau nak istilah kan? Bungaan. Pokok bunga dia tahu lah. Bunga nak jadi kita tengok apa dia paling persenyawaan. Padahal nyawa tak ada pun. Cara cakap kita gitu, tapi dia nyawa tak ada. Kita nak menghidupkan tu dan persenyawaan. Kita pada masalah kita apa? Kita cantumkan lah apa bahasa dia kahwinkan tu lah. Tu. Macam durian kahwin pun kan. Ya, Cik. Tak hati mau nak tanya kan? Apa batu apa? Apa zikir? Dia tidak ada roh tapi dia ada sifat hidup. Bukan tak ada roh tak. Dia tidak ada roh tapi dia ada sifat hidup. Sebab tu dia boleh berzikir. Sebab dia panggil benda tu benda jamadat. Apa jamadat ni? Benda yang keras. Benda yang beku keras. Jamadat lawannya ma'in, benda cair. Ma'i'un. Kalau mengaji mereka dia adalah tu ma'id jamadat. Jamad, keras. Batu, kayu semua tu. Baik. Sikit kena ambil dah. Seperti kalam. Dan dikatakan manusia itu hidup manakala ini apabila. Tambah sikit. Manakala tu nak apabila. Apabila ada roh pada badannya. Betul tak? Betul lah. Tak mesti dan tak mesti kan tadi tak mesti. Nyawa tu bila ada hidup dia ada nyawa tak mesti. Kan sebut tadi. Sifat hidup tu dan sifat tu menumpang pada nyawa. Nyawa tu zat. Tapi zat mana tak nampak sebab zat dia jismatif. Nampak tak? Ada pun hayat hidup kita apa kita sifat kita hidup kita tu itu dia sifat. Dia bukan zat.
طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على نبينا محمد. Ibu dia tanya tak suara. Ya, saya tak tahu. Tahu ke tahu tak? Oh.